Then we will discuss on tutorial 11. Tutorial berapa ni? Sekejap. This is the answer. Okay, let me open first the tutorial. Google. Ada soalan tak berkenaan assignment ke? Make sure kamu dah buat semua task yang ada Tutorial 3. Okay, here. Masuk sini. Untuk kamu punya kelas ni saya tak strict sangat on the attendance because I hope that the one yang tak dengar saya punya lecture, they will view my recorded tutorial or my recorded lecture. Then it's depend on your responsibility and it will reflect your marks lah. Kalau orang tu rajin dan dia buat, dia dengar semua, dia represent, saya tak rugi apa-apa, but you on your side lah. Maksudnya kamu tak tahu dekat mana yang kamu tertinggal. Okay, so now we will focus on this tutorial. Okay, faham tak tutorialnya, Tris? Ada soalan tak sebelum kita mula dekat lecture ke? Ada soalan tak? Kan Tris ni, this is the lecture for Tris. Kenapa kita kena belajar Tris ni? Actually, the trees ni is the one way to solve maksudnya kita kena buat searching. The one way is we use the tree. Kita buat searching, kita guna tree. Okay. Macam selalu kalau kita tengok orang guna keyword dekat dalam tu kan, dia search by keyword, then dia ada berapa banyak tu, mungkin dia pergi layer by layer to search the keyword. That's the application of tree. One example. Okay. It depends whether you want to search by using the prefix ke, infix ke, maksudnya macam tu. Okay, which one is, mungkin nanti lepas tu dia buat one test, tengok yang mana satu yang more suitable to their problem. Okay, so now we focus on this tutorial. Okay, problem 1. Dah buat ke? It's okay if you don't do it. Let's do it together. Kita buat sama-sama. Okay. Sekarang, the first tree tu dia punya atas sekali apa? Sepatutnya. The question asks about build a binary search tree for the word marker and the other words here. And, okay, Fakira said marker as a parent. Okay, so now the keyword here, you have to understand there is a binary search tree, meaning that each parent have 2 child. Maksudnya setiap parent yang kamu ada tu, it will ada 2 child. Maksudnya kat bawah dia, root dia ada 2 child. Okay, so the first word is marker, and it is using alphabetical order, which mean kita kena susun dia menggunakan alphabet order, which is A, B, C, D, E, ikut susunan A, B, C, D, E itulah. Okay, so now first is marker, and this is marker. Then apa? Blackboard. Kita pergi go through satu-satu. Okay, lepas marker is blackboard. Blackboard using the alphabetical order, dia sebelum marker ke selepas marker? B sebelum M, right? Kalau ikut alphabetical. So it is B here. Blackboard. Saya pun baru buat ni. Kita buat sama-sama. Blackboard.
Okay, A-R-D. Okay, this is blackboard. And the third word is chair. Then chair come, dia bukan selepas M, right? It is between blackboard and marker. Betul. So, sekarang dekat situ, blackboard, lepas tu chair. Chair, it is selepas blackboard. Maksudnya dia dekat sini, chair. Dia anak yang sebelah kanan, chair. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, please ask. Huruf besar semua. Tak maaf, tukar-tukar huruf besar. Saya ni tersalah. Nanti please tukar. Okay. Then, it is table. Table, dia selepas M, right? Okay. This is table here. Table. Okay, table. Then chalk. 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 Chalk and chair, which come first? Using alphabetical order. Chair and chalk, which come first? Mana? Siapa datang dulu? Chair, I dengan L. H-I-J-K-L. I dulu kan? Betul tak? So, bila I dulu, chair, chalk selepas chair, which mean dia selepas chair kat sini. It is chalk, sebelah kanan ni. Sambil-sambil tu kamu pun buat juga Kita semak sama-sama. We do it together. Then after chalk, we look at the word dustbin. Dustbin, chalk semua ni belum lagi lepas M. So dia tak boleh yang sebelah sini. Sebelah sini tak boleh letak. Selepas M ni tak boleh letak. So dustbin is D. D is after C, right? A, B, C, D. D. Then after C, chalk, then there is dustbin. And dustbin here. Selepas chalk, dustbin. Then after dustbin, it is book. Book. Okay. Look at here. Book. Book. Book is dia bukan selepas C semua B kan? We at this stage blackboard ni. Which one come first? Book ke blackboard? Blackboard kan? Blackboard. H-I-J-K-L. Lepas L baru O, right? Kejap. Macam mana tu? Book. Yang mana? Maksudnya blackboard tu ni, this is book. Dia antara blackboard and chair, right? Betul tak? Book. Book tu selepas blackboard. So sekarang dia between blackboard and chair. So book tu sebelah sini. Betul tak? Please correct me if I'm wrong. Saya memang betul ni. Okay, so sebab kita tahu after black is book, then baru chair. Okay. So, book. Then what is it? Pencil. Pencil is after M. Pencil. After M, and after M here, it has table. Kita tak boleh letak anak lagi kat bawah tengah-tengah ni because it is binary search tree. So we know that pencil is between M and T, right? So between it, so we put pencil here. Minta maaf saya punya ni semua kena pakai ni. Sepatutnya semua kena pakai uppercase. But uppercase later. So pencil, then whiteboard. Whiteboard. Whiteboard is after RSTU VW. TU VW after T, right? Whiteboard. Whiteboard here. Right, whiteboard. Whiteboard, then okay, saya punya tak cukup. So it is whiteboard. Then apa? Eraser. Eraser. E. Okay, E is something here. Maksudnya B, C. Okay, D ada kat sini. But
the eraser, it is the right hand side or anak yang kanan ke kiri untuk dustbin ni. So DEE, dia selepas tu. It is eraser. Okay, ini ialah eraser. Okay, now if you have question, please ask. So kita selesai untuk 3 tu. Siapa yang ada soalan? Dia buat lain daripada saya. You may ask. Kadang-kadang saya salah juga. Sebab dah setahun yang lalu awak ajar benda ni. Okay. How do we check our answer? Boleh tak kita check whether our susunan ni ikut alphabetical ke tidak? Boleh ke kita nak check? Okay. You may check your answer by using the kita boleh susun dia balik guna infix. Infix is in their order, right? Maksud infix. So sekarang kalau kita nak susun balik ni, nak tengok balik dia ni ialah ikut susunan ke tidak? Jom kita buat. Okay, so sekarang sebab soalan pun sikit je. So we can check whether we are in the right answer or not by checking using the infix punya order. Infix. In order. Okay. In order macam mana kalau kita nak susun balik? In order is we put the parent tengah-tengah, anak kanan di depan, anak kiri di depan, anak kanan di belakang. Tengok balik nota apa itu in order, which is yang tengah-tengah kat situ ialah marker. Lepas marker, kita ada anak di sebelah kiri kita ialah blackboard. Okay, so kat situ ialah blackboard. Okay, blackboard. Then di sebelah kanan kita ialah table. Kita susun menggunakan infix. So sekarang dekat situ, kat sini ada anak lagi, dekat sini pun ada anak lagi. Kat situ. But here, kita tahu dekat sini, the second layer, this is the first layer. Saya tak letaklah the child here. So kita tahu but blackboard have their child, table have their child. And we want to susun balik. Okay, saya letak kalau MA ni ialah marker lah ya. Saya nak type balik. Okay, marker. Then we look at blackboard here. Blackboard, sekarang kita buat blackboard. Okay, so blackboard is a parent, then the child is a chair. Okay, but chair is the child from the right. And we have to put blackboard dekat depan. BL is blackboard. Then chair. CH is a chair. Okay, then we know that our chair here have a child. Then we consider the table here. Table is a parent, then we put it in between table, between pencil and whiteboard. So it is pencil before that. This is the in order notation. Infix. Okay, pencil sebelah kiri dan whiteboard sebelah kanan. Which one yang ada anak kat sini? Pencil, whiteboard. So sebelah sini semua settle sebab dia dah sampai dekat child yang root yang paling bawah. Okay, but we have here chair. Kat sini ada child lagi. So we go for the third layer. So we have to consider BL blackboard just now dekat depan. So it remain depan because it don't have child. Then chair here have child. So chair is between book and chalk. So dia ada kat sini ialah book. Kat sini ialah chalk. Then apa? Okay, we know that chalk here have child. Dan yang lain ni tulis balik sebab masing-masing dah dah sampai root kat situ kan? PE. Then we have table. Last one is whiteboard. Okay, then we go for the next layer sampailah nanti sampai eraser tau. Okay, so now here we have chair here. So blackboard is in front. Then book, we have chair. Chair, we have child there.
Chair. Oh, patutnya chair kat sini. Chair kat sini chalk. Chair, this is chair. This is chalk. Chalk kat sini. This is chalk. CHL is chalk. Okey, saya salah tadi. Maksudnya kat sini dia dah ada dia dah ada anak dia dekat sebelah sini. So chair dah habis kat sini. We have chalk yang ada child kat sini. Okey, so yang lain kita tulis balik. So this is chair and this is chalk. Chalk. C H L chalk. This is chair. CHA chair. This is CHA. EA. Okay, and CHL chalk. Then after chalk is dustbin. Kalau kita nak habiskan layer kita tak nak buat the next layer pun tak apa. Kita dah tahu dah kita punya susunan tu dah okay. So dustbin and the last one is eraser sebab dia anak yang sebelah kanan, so we put it after parent. Okay, this is chalk and chalk, dustbin, eraser. Then after that put your after that yang ni kan sebelah sini yang sebab ni settle. Okay, so just salin balik, which is marker, pencil, table and table and whiteboard. Okay, kat sini is whiteboard. Okay, ni blackboard. Okay, whiteboard. Okay, dekat situ whiteboard. Okay, apa yang kita buat ni ialah kita semak balik our tree. Semak balik. Okay, this is the tree that we built by using the alphabetical order. Then this is the layer that we want to check whether our ni dalam alphabetical order ke tak. So we want to check, we use the infix notation tu, infix tu in order punya susunan. Okay, so infix kita tengok kat sini BL, after BL, BO, CHA, CHL, dustbin. Okay, so it is in the alphabetical order. So our answer and the table is correct. This is how we check. Okay, boleh. Is there any question regarding how to build a trees? Okay, can we move to the problem 2? Okay, now problem 2. Problem 2 here is we want to, okay, this is the expression using a binary tree also. Sebab kat situ kita kena tahu binary, which mean kita punya child mesti 2 je sebab binary, right? So now we want to build using a binary tree. Next, write this expression in prefix. Okay, first you have to build a binary tree first. Okay, binary tree. Okay, now here. How to build this binary tree? Kejap saya. It's brain. Apa? Dah sampai. Dah dekat WhatsApp. Oh, okay. Tak. Fine. Okay, sekejap. Sorry, iklan. Sekejap. Saya
Okay, so sekarang bila kita nak guna binary tree, sekarang kita ada notation macam ni kan? So, kita ada sebelah sini. Kita selesaikan daripada depan. Okay. Ni. Sekarang kat sini, kita ada X campur 2. So, sekarang kita kena tahu bahawa our parent, maksudnya parent mesti simbol tau. Mesti tambah tolak. Then kat sini X campur 2. So kita tahu campur mesti jadi parent, campur. Lepas tu X campur 2, which mean macam ni. Okay, mungkin kamu ada cara, kamu dah pernah belajar kan ni. Mungkin kamu ada cara how to develop this tree, but this is how I develop my tree. Okay, so now here, okay, settle yang dalam kurungan ni. Lepas tu, kita ada kuasa 3. So, kuasa kat situ, ni, it is kuasa. Power. Okay, so kuasa tak boleh jadi next child. Bawah 2 tak boleh. Bawah X pun tak boleh. So, it will be a new parent. Kuasa 3. Then, ni semua kuasa 3. 3 dekat sebelah kanan tu. Okay, so, now, sekarang kat sini, okay, ada soalan ke? Okay, so sekarang dekat situ, we have darab, right? Darab. So, darab tak boleh bawah 3, semua tak boleh. This is the root, the end root. Sebab dia is not a operator anymore. So darab. Darab will be new parent. This is darab. Then, we have another child here. Which mean apa? Okay, sekarang kita ada dalam kurungan sebelah sini. Dalam kurungan sebelah sini is what? Okay, so sekarang Y tolak. Y tolak. Okay, so sekarang dia ialah apa? Okay, so sekarang dia ialah tolak dulu. So, kat sini ialah Y tolak. Lepas tu kat sini kita ada another parent. Ada tambah kat situ. Okay, kat sini ada tambah. Lepas tu kita ada bawah tu ialah 3 campur X. Lepas tu, okey, kat sini ada tolak 5. Tolak 5 tu kita nak letak kat mana? Kita tak boleh letak setiap our child here. Because it is operator, tolak 5. So, it will be the new parent there. Tolak here, 5. Okey. Boleh? Any question? Okay, so here, boleh tak buat dalam bentuk prefix notation, infix notation and postfix notation? Okay, untuk yang ni, untuk prefix notation, which mean our parent put in front dan child letak dia di belakang. Prefix, okay. Macam kita tengok, okay, dekat nota kan prefix macam tu. Okay, so sekarang dekat sini untuk yang pertama, kalau prefix ni ialah prefix kat bawah ni prefix. Okay, so prefix kat situ, kita mulakan dengan our parent there. Yang atas sekali ialah tolak kan? Okay, it is tolak. Okay, parent dekat atas. Then we have darab. Anak yang sebelah kiri jadikan dia sebelah parent. Then put 5 sebelah kanan. But here we know there is child below the times there, right? So, kat situ, we have to make another layer. Okay, layer yang seterusnya, macam mana? Okay, salin balik. Tolak. Lepas tu kita ada darab. Okay, there is child there. Kita ada kuasa. Kuasa letak sebelah parent. Dan sebelah dia ialah anak yang sebelah sini. But kuasa ada lagi layer dekat bawah tu. And tolak akan jadi sebelah sini. There is another child there. Then, lepas tu kita ada apa? Kita ada 5 pula kat situ. Okay, so sekarang dekat sini,
kita boleh buat another layer. Okay, kita sambung dekat atas kat sini. Okay, another layer macam mana? Okay, this is prefix. Okay, so layer yang seterusnya kita ada tolak, lepas tu darab. Okay, darab. Dua-dua ni dia tak ada cal. So, kuasa kita ada cal here sebab kat sini kan. Okay, kuasa dan bawah kuasa tu ada tambah, lepas tu 3. And there is cal below tambah tu. Then, lepas tu kita ada, so kita settle yang sebelah sini. Then kita ada tolak. Okay. Then which mean kita dengan letak tolak. Tolak kita ada cal there. Y. And we have tambah there. But tambah here we have another cal. Then yang lain tu kita salin balik dekat sini lah. Okay. Lepas tu kita ada 5. Nampak tak kat situ? Dan boleh teruskan. Boleh teruskan tak? Tak. Cuba kamu teruskan. Kamu dapat jawapan apa? Then check. The final one is what? Kita nak buat terus. Saya buatlah. Sekejap kat sini. Tolak. Darab. Okay. So, kita ada tolak. Darab. Kuasa. Then we have tambah there. Tambah ada cal kat situ. Ni this is another layer. Okay. Kuasa. Lepas tu tambah kat sini. Nampak tak ada cal. So, it is tambah. Lepas tu sebelah tambah anak yang sebelah kiri. Then anak yang sebelah kanan. Then we put 3. Lepas tu tolak Y. So tambah here have a child. So tambah 3 anak sebelah kiri. X anak sebelah kanan. Then the final one is 5. Okay, this is how we build a prefix notation. Boleh? Ada soalan untuk prefix. So kalau infix macam mana? Infix macam kita buat yang tadi kita susun marker blackboard, which mean kita letak parent dekat tengah-tengah, anak sebelah kiri depan, anak sebelah kanan di belakang parent. Okay, here we do a infix. Infix punya notation. So untuk infix ni, this is prefix dan this is infix. Okay, refer to this 3 also. Okay, saya guna pen kalau lain lah. Okay, here. Kita ada infix. Infix kita ada, okay kat sini darab. Kan kat situ nampak tak? Anak yang sebelah kiri dekat depan. Lepas tu darab ni ada child lagi. Lepas tu tengah-tengah is our parent. Then 5. 5 is child yang sebelah kanan. Okay, so kita tahu macam ni. This is the first layer. Then the second layer, kita tahu darab ni dia ada. Darab ni dia ada child, so we consider tengok darab kat sini. Okay, so kat situ ialah kuasa. Lepas tu darab. But here kuasa ada child, we have to put this symbol. Okay, then darab, lepas kita ada tolak. This also have a child. Then tulis balik kat sini, tolak 5. Then the third layer, we have kuasa. Lepas tu darab. Kejap. Kita ada, kuasa tu ada child kat situ. Sekejap ya, salah ni. Okay, so consider dekat situ. Kuasa ada child. So child dia ada tambah dekat depan. So tambah kena letak kat depan lah. Tambah. Okay, tambahnya ada child lagi. So baru kuasa. Kuasa. Dan sebelah kuasa tu ialah 3. Then continue with the notation there. Darab. Lepas tu tolak. Tolak ada child. So, child yang depan tu ialah Y. Y tolak. Y tolak. Lepas tu kita ada child tambah kat situ. Kita ada tambah. So, tambah ni pun ada lagi child. Then, kita continue with tolak 5. Okay. Lepas tu baru we go for the next layer. Next layer dia saya letak sebelah sini. Next layer dia ialah okay, tambah kat situ ada child. So it is
X. Ni sambung sebelah X tambah ni parent di tengah-tengah. Lepas tu 2. So settle yang kat sini. Sampai sini lah saya sekarang. Okay. So X tambah 2. So sambung kat sini. Kuasa 3. Lepas tu darab. Yang lain tu salin je sebab dia tak ada child kat situ. Y tolak. Lepas tu kita ada tambah yang ada child kat sini. So kat situ ialah 3 tambah X. Okay. Tolak 5. Okay, ni prefer the blue one Okay, so sekarang 3 tambah X tolak 5. Okay, kalau kamu perhatikan bahawa kalau kamu buat infix ni, you have to boleh semak tau. Kamu dengan the original punya ayat ni, susunan dia sama. X campur 2 kuasa 3 darab Y tolak 3 campur 3 X tolak 5. So, dia dalam order yang daripada soalan tu. Nampak tak? There is infix. Okey, lepas tu cuba untuk postfix. Postfix ni ialah kita letak parent belakang sekali. Yang ni postfix. Okey, untuk postfix ni parent letak belakang. So refer to this table also. This theory. Okay, so sekarang parent letak belakang. Child put in front. So it will begin with the first layer. Kita ada darab. Lepas tu kat sini 5. Tolak letak belakang. But here darab ada child. Macam tu. Tak? Nak kena buat ke ni? Cuba kamu buat sendiri. Then the final answer will be apa? Kat situ. Final answer mesti check kat situ. 2. Final answer ni. Parent letak belakang. Child dua-dua letak kat depan. This is the postfix. Campur 3 kuasa. Lepas tu kita ada Y 3 X. Lepas tu tambah tolak darab 5 tolak. This is the answer for postfix. Sila buat. Kalau salah, nanti refer dekat yang recorded untuk yang section selepas ni. Saya akan buat untuk postfix pada mereka. Boleh? Boleh macam tu? Can we move? Nanti kalau salah tak dalam susunan ni, nanti boleh refer yang recorded selepas ni, session lepas ni. Okay. Okay, so sekarang saya pergi ke problem 3. Okay, untuk problem 3 ni, what is the value of each this prefix notation? Kalau prefix notation macam mana kita nak cari? So prefix notation kita mula daripada belakang macam tu. Kalau postfix notation kita mula daripada depan. Dia terbalik. Kalau macam prefix just now, kalau parent dia kita letak depan sekali, anak letak belakang kan. But bila kita nak cari value dia, kita cari daripada belakang. Untuk prefix, postfix kita cari daripada depan. Okay, so now untuk yang pertama ni, let's do it. Okay, ambil 3 yang ada. First, you have to determine mana operator. Operator kita dekat sini, bahagi. Right. So, yang mula-mula ialah ambil 3 yang sini. 8, 4 tu. Okay, so sekarang daripada situ, saya buat satu-satu ya. Untuk yang ni saya cuba. Okay, kat sini tolak, darab. Lepas tu kita ada 2. So, sekarang kita ambil yang 3 tu. Which mean 8, 4 bahagi. So, sekarang kat situ ialah kat situ 8, 4 bahagi tu kita punya operation is 8 bahagi 4. Macam tu. So, 3 letak kat belakang. So, jawapan ni ialah apa? Tolak, darab, 2. 8 bagi 4 ialah 2. Kat sini ialah 3.
Okay. So sekarang we have to do it these three. Kita kena ada determine dekat mana kita punya operator, lepas tu ambil dua yang belakang dia. Okay, so sekarang kat situ dia akan jadi 2 darab, ni akan letak tengah-tengah. Okay, 2 darab 2. So it is apa? Tolak 2 darab 2 ialah 4, 3. Okay, so tinggal macam ni je lagi. So yang ni, okay, ni letak tengah-tengah dia. 4 tolak 3 dan the final answer is 1. So jawapan yang pertama ni ialah 1. This is how we calculate the prefix. Okay, so cari untuk nombor 2, nombor 3 ni sama juga. Determine dekat mana kita punya operator, lepas tu buat kat belakang. So yang ni saya bagi jawapan je. Okay, this is 4, the final answer, and this is 2205. Then problem 4 is by using postfix. Postfix, okay, so kita buat problem 4 sekarang. So yang ni kita tengok dia punya jawapan akhir. Sila buat. Betul Fakirah, 2205. Alhamdulillah. Okay, so now problem 4. So sekarang dekat situ problem 4, just now I said that when it asks about postfix, we begin from the front, daripada depan. Okay, so sekarang dekat situ kita ada notation apa tu? Daripada sini saya buat Okay, so daripada depan kita ada 5 yang dia hadapan daripada operator tu ialah 2, 1. So sekarang 2, 1. Kat situ ialah 2, 1. Baru tolak. So sekarang kat situ kita ada 2 tolak 1 macam tu. Kan? Lepas tu 2 tolak 1 tu ialah apa? Saya terus bagi jawapan lah. Kat situ 2 tolak 1 yang pertama ni. 2 tolak 1 ialah 1. Lepas tu settle yang 3 ni. So kita write yang sebelah tu. Kita ada tolak 3, 1, 4 tambah darab. Okay, lepas tu the next layer kita nampak tak yang ni? Yang ni. 5 tolak 1 which is 4. 4. Okay, settle yang dalam petak ni. So kita tinggal 3, 1, 4 tambah darab. Okay, then the next layer ialah kita tengok kat mana kita punya operator. Kat sini tambah kan? Okay, so these three we will consider. So 1 campur 4, right? So it is 4, 3 and 5. 1 campur 4. Okay, yang ni tinggal. This is tambah. And the last one is darab. Okay, lepas tu consider the 3 including the operator. Okay, 3 tambah 5, 4. 3 tambah 5 ialah 8. Lepas tu darab. Okay, then the final answer will be 4 darab 8. Kan? So 4 darab 8 ialah 32. This is how we do a postfix. Cari value untuk postfix. Okay. Then yang untuk nombor 2 dan nombor 3 ni please do it. So the number 2, the answer is 40. And the number 3, the answer is 32. Okay, finish with this tutorial. Then I will suggest to you to answer the final question dekat library. Cari dekat website library dekat situ. Then kat situ ada okay, kalau saya boleh share library punya portal kejap untuk cari final punya soalan. Try to answer final soalan. Lepas buat assignment, try to answer soalan final daripada set yang lepas-lepas boleh dapat dekat library. Okay, so sekarang saya share my ni. So we look at the UTM library. Search for library. Nampak tak? Okay, this is my Google. Okay. Library portal. Then dekat situ kita ada staff pelajar dengan nombor IC kat situ. Kamu boleh letak
Okey, kalau saya, sekejap saya letak. Kalau kamu nak tengok e-book ke apa ke, you log in as a easy proxy, boleh ni. Nampak tak kat sini? Sekarang nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Saya nak tunjuk macam mana nak cari exam paper. Okay, this is exam paper, perpustakaan laman mahkamah. After you log in into your easy proxy just now, even though you are outside, which is at your home, you can still have this ni UTM exam paper. Okay, this is the password ni. Ni UTM exam paper 2018-2019 pun ada kat sini. So let us look at okay, just now tak hafal tak. Sekejap. Okay, the exam paper. Kat situ dia kata user library, password, library start at UTM. Okay. So kita pergi sini library and this is librarystar.utem. So sekarang kita log in. Okay, so untuk subjek-subjek lain pun boleh cari kat sini. Okay, so we look at the FTMK and ambil yang awal lah dulu. Janganlah ambil sampai ujung-ujung ni. Tak payah. So maksudnya kita sempat buat 2-3 set cukup lah. Okay, so kat sini ada 2017, 2018. Then search for our discrete mathematics is on the second semester. Then you can go for the ITI. So this is the mathematics discrete punya set. So that you can download, then you can do it. Kalau ada soalan berkenaan yang ni, you may ask. Ada soalan kalau dia nak minta apa, kamu tak faham apa dia punya. Saya tak ada set of schema, but by looking at your cara nak jawab, mungkin saya boleh komen lah. Betul ke tidak, menjawab soalan ke tidak, then I will comment. Okay, then this is the time you set goal for road for final, then please focus. Fokus untuk subjek yang itulah, maksudnya how many subject that you take for this semester, then try to answer at least 2 final paper. Then please put it the answer in a proper paper, which is you write your answer bila kita tengok soalan exam paper, tulis set ni ialah exam paper tahun berapa, then buat kemas-kemas kenapa, sebab this is the online examination. Then if the question is like similar walaupun soalan tu nombor dia lain, tapi you can refer your work again. Tengok balik, ini saya pernah jawab ni soalan set lepas. Okay, lebih kurang macam ni. Tapi you can see the step, then you follow your step, but answer the question for that particular year. Jangan jawab pula yang soalan yang lepas tu, tapi just to get the idea. Kamu boleh tengok balik tu, sebab saya kata kalau kita buat tutorial, kita buat latihan, make it proper. Then if you have the question similar to that in the final exam, you can refer. Okay, boleh. Ada soalan tak? That's the tips lah. Okay. If there is no question, then finish with this tutorial and focus on your assignment and submit it. Please make sure you finish and submit. Okay, tekan butang tu. Kalau tidak, dia simpan sebagai draft je. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Good luck.